terimalah kecaman yang selayaknya kau dapat. Sesuai dengan muka kau. Bang Fiz menghilang Betul ke Bang Fiz menghilang? Saya taklah begitu hebat. Kita boleh idolakan orang as a reference tapi bukan cara pencapaian dia. Bukan cara dia menyanyi. Sarah tak tahu pun masa benda-benda ni semua. Ada juga yang kata takkan suami tak boleh kahwin 4 apa semua kan. Tak perlu nak buat benda calik-calik semua tu. Dan dia nak kata tu biarlah dia kata. Assalamualaikum semua. Betul lah tu, siapa yang teka kat rumah tu kan kita dah bagi dekat Instagram. Berambut panjang, tinggi lampai, 171. Kita lah orangnya. Wah, Ain Idrus. Dan hari ini Ain excited sangat lah sebenarnya. Sebab lah sebelum ni diorang pernah game kita tau korang. Diorang kata tak ada guest, tahu-tahu Abel masuk. Tapi kali ini mungkin betul. Sebab dari tadi Ain dalam bilik makeup pun Ain tak nampak siapa-siapa. Ain cuma nampak diri Ain dan juga makeup artis saya. Tapi kita tunggu tak ada orang yang datang. Maksudnya mungkin hari ini menjadi kebenaran Ain buat seorang-seorang guys. Jadi nak cakap sekali lagi Assalamualaikum guys. Korang sedang menyaksikan Melody. Dan kat Melody ni lah hampa boleh dengar cerita panas-panas. Bukan saja nak gerak sebab set baru kan. Sebelum ni tak ramai yang gerak-gerak macam ni kan, jalan-jalan dekat set. Kita boleh ambil time. Diorang kata kita ada 2 minit untuk bercakap dengan korang kat rumah. So kita boleh ambil time guys. Nak duduk pun boleh. Sekejap, tengok. Duduk. Pun boleh juga. Jadi korang akan dengar cerita panas-panas. Dan hari ni kita menjanjikan cerita yang lebih panas. Sebab bukan apa, host dia panas. Cerita pun lagi panas. Dan untuk siapa yang kat rumah sana yang merindui Abel, jangan risau. Ain dah kirim ke Abel, Ain dah WhatsApp dia. Abel, hari ini aku akan buat seorang-seorang. Okey Abel, kau wish aku all the best, kau wish aku good luck tau. Abel kata, Abel diam je, tak reply lagi, dia masih block aku. Tapi jangan risau, jangan lagi kau pujuk Abel untuk buat lagi. Dan guys, kita tak nak cakap lebih. Kalau aku cakap seorang-seorang, kau orang tukar channel. Okey, sekarang kita nak cakap pasal JKK musim 8. Apa lagi ni? Diorang ni kampung kalut ni. Asyik bikin kalut je. Jadi jom, kita tengok. Kita ada JKK musim baru season ke-8. Lola pun ada guys. Jangan lupa kat kita. Kita promote show sendiri awak. Dan selain daripada tu, kita ada dengar cerita lah. Bukan nak cakap apalah, dah seorang-seorang kan nak berborak kan. Seram pula dengan siapa kan. So Bang Fiz dikatakan ada show lah. Sebab diorang kan dah lama mana pergi Bang Fiz. Semua kan tertanya kan. Jadi nak tahu apa story lepas ni? Jom kita tengok. Ingat Lola JKK. Jom. Inikah revolusi atau hanya ilusi? Tetapi ternyata inilah realitinya. Bang Fiz bakal muncul dengan konsep 15 Years of Kurang. Sekian lama rasanya kan kita tidak mendengar band pop punk yang menjadi kegilaan ramai ini dan bakal muncul kembali dengan konsep sempena 15 tahun mereka di dalam industri. Wah, tahniah. Mesti ramai tak sabar nak dengar cerita mereka. Jom kita dengarkan. Okey, tahniah kepada Kepulan Bang Fiz. 11 jam sahaja dah sold out tiket. Boleh tak Bang Fiz ni kongsikan perasaan dia? Alhamdulillah, kami sangat teruja, tak sangka. Benda yang tidak pernah berlaku kepada Bang Fiz pun, even though 14 tahun, 15 tahun before pun tak pernah. Dalam 11 jam kita orang jual dalam 2,500 tiket kan. Satu semangat yang baru. Dan juga kepada Bia yang dah masuk balik Bang Fiz, yang membina lagi semangat kami. Dan kami akan bagi yang terbaik untuk 15 tahun bersama Bang Fiz. 6 tahun sebelum ni, Bang Fiz hit dengan lagu Malam Ini Kita Punya dan juga Kembali. Lepas tu sekarang Bang Fiz mengeluarkan lagu single terbaru. Agak-agak lagu tu boleh hit ke macam mana lagu-lagu sebelum ni? Dia macam ni kadang-kadang tak semestinya kita orang buat lagu hari-hari sedap bro. Kan? So kadang-kadang dia jadi, kadang Allah mudahkan, kadang-kadang orang suka, kadang orang tak suka. Ada lagu Bang Fiz yang hit, ada yang tidak kan. So benda tu that's life. Kita cuba. Kadang-kadang gap tu lama nak dapat lagu yang best semula kan. So kita orang kena bersabar, kita orang kena jamming, kita orang kena dengar banyak lagi lagu. Kita orang kena usahalah. Tapi after PKP, dalam waktu PKP tu Allah kata insya-Allah korang dah ready ni. So dia bagilah satu album. So kita orang nak siapkan dan kita orang nak share. So itu lagu-lagu macam korang dan juga I Miss You bukan lagu yang kita orang nak hit atau meletup ke apa ke. Itu yang apa yang kita orang rasa sekarang ni. Daripada dulu writing Bang Fiz, kita orang lepaskan apa yang kita orang rasa, kita orang keluarkan, kita orang nak share. Orang boleh relate, dia boleh relate. Some suka, some tak suka. Itu life. Lagu ni ada satu special untuk kita orang sampaikan daripada sudut hati kita orang. Maksudnya lagu ni memang lagu personal by Bang Fiz lah. So nak harapkan baik tu, memang nak harapkan baik. Tapi tak
bolehlah terlalu high hope sangat. Sekejap, belum habis lagi. Bukan Bang Fiz je kita nak cerita, tetapi vokalis mereka iaitu Sam Bang Fiz. Dan orangnya pun elok, mestilah ramai nak tahu kan kehidupan peribadi beliau. Dengar cerita, bakal mendapat anak ketiga. Ceritalah sikit Sam, pengalaman jadi seorang ayah ini. Alhamdulillah challenging tapi sangat best. Sebab penyeri hidup kan, setelah saya ada Malik, saya ada Idris, dan insyaAllah Mariam akan keluar dalam bulan Ogos selepas konsert 15 years of korang. So Sam happy Alhamdulillah sebab dapat anak. Dan walaupun time tu show tak ada merangkak, kita tak tahu arah tuju kan, tapi kita ada family, so there's a bit of a panic, tapi kita kena percayalah apa kita buat kan. Dan Alhamdulillah Bang Fiz dah catching up, so no problem dah. Adakah Sam sendiri rasa yang dengan kehadiran anak-anak, dengan kehadiran orang baru dalam hidup Sam sendiri, adakah dia membuka balik pintu-pintu rezeki? Pastilah bro, definitely. Betul. Macam Sam bukan seorang yang, yelah kita dah 35 tahun tau. I need a wife, faham tak? Time tu memang saya perlukan seorang isteri untuk menjaga saya, faham tak? Dan Alhamdulillah isteri saya sekarang sangat memahami, sangat memudahkan kerja saya. Apa situasi pun kita orang dah lalu dah. Alhamdulillah, it's all good. Wow, gua pikirkan pokok rupanya manusia. Gua pikirkan dunia rupanya orang. Akan datang, tunggu ya. Ini ada, ini pun ada, ini tiada. Sana kau lihat pokok Aku cuma mahukan bayangan rasa ku akan hilang. Semua orang rasanya rindu sangat dengan Bang Fiz. Diharapkanlah kita nak tengok konsert terbaru daripada Bang Fiz. Kalau ada kita mesti beli tiket you alls. Okey, nak ingatkan balik tadi sebenarnya kita lupa nak bagi tahu you alls. Okey, JKK setiap hari Jumaat pukul 10 malam di TV3. Make sure korang tengok, okey? Sebab orang ni suka bikin kalut satu Malaysia. Okey, kita dah settle. Cerita JKK sudah. Cerita pasal siapa tadi? Bang Fiz sudah. Sekarang ni aku bukan nak cakap apalah. Nak berborak memang tak ada orang kan. Aku nak cari tempat untuk borak. Guys, aku dengar ada satu komposer ni kan. Dia cakap lirik kita sekarang ni macam tak berapa menusuk di kalbu. Sebab itulah semua orang tak ingat bila lirik. Macam dalam zaman dulu, lirik kalau kita nyanyi, semua orang ingat. Semua orang sing along. Tetapi sekarang ni lirik tak ada siapa ingat. Siapalah komposer yang boleh cakap macam ni Jom kita tengok. Dengar cerita dia panas, jawapan dia panas. Okey. Aku terpaku sepertinya diriku. Dapatkah aku mengalah kecewa? Hel Husaini dan Aina Abdul antara nama yang disebut komposer terkenal iaitu Ajai yang memiliki bakat menghasilkan lagu-lagu malar segar. Menurut Ajai, berbeza dengan pencipta lain, penulisan lirik yang menggunakan ayat-ayat hipster menjadi punca mengapa lagu-lagu baharu masa kini tidak lekat di hati peminat. Abang Ajai semakin meletup-letup. Yang terbaru ni lagi meletup. Apa cerita sekarang ni? Yang terbaru, saya bekerjasama dengan Superstar Production di Sarawak dengan juga Majlis Seni Sarawak mengambil kesempatan untuk bawa saya ke sana untuk uji bakat baru anak-anak Sarawak saja bermula pada hari Sabtu 2 bulan dengan 3 bulan Jun. Reason dia sebab kita tahu kemampuan diorang untuk datang ke Semenanjung. Banyak realiti-realiti yang bagus hanya berada di Semenanjung. So kita akan terlepas bakat-bakat muda yang berada di Sarawak ni. Bercakap pasal audition masih relevan ke untuk walk in pergi audition ni berbanding dengan apps-apps yang lebih canggih melalui TikTok? Sebab tidak sama nyanyian dalam TikTok tu dengan nyanyian berdepan-depan. Sebab kebanyakan apps digital platform ni dia orang dah built in ya. So built in ni maknanya ada auto-tune. So bila auto-tune yang tak sedap pun jadi sedap. Jadi kebanyakan mereka-mereka yang menghantar hashtag daripada 1000 lebih hashtag yang kita dapat tu yang semua sedap menyanyi, bila kita panggil datang hanya 6-7 orang saja betul-betul qualified to present as a singer. Pernah tertipu jugalah ni. Yes. So daripada situ saya dapat tahu dan kita pun dapat tahu juga yang apps ini membantu diorang menyenangkan suasana diorang menyanyi tu. So kita tak nak benda-benda yang di auto-tune. Kita nak naturally datang daripada tu. Saya masih prefer lagi analog punya way of audition. Lebih saya nampak repertoire dia. Lebih 3 dekad dekat dalam industri muzik. Lagu-lagu hari ni kalau kita dengar dia kurang melekat. Orang kata malah segar tu salah kita nak dapat kualiti lagu yang sebegitu. Kajian saya tak ada masalah dengan melodi. Pada saya melodi itu adalah pembaruan setiap tahun. Tetapi penilaian saya dekat sini tentang lagu-lagu sekarang, mereka kekurangan bahagian
bahasa dalam lagu. 70-an, 80-an, 90-an, lirik masih kuat lagi. Peranan lirisis membuatkan sebuah lagu itu menjadi malas segah. Tata bahasa dulu, kata-kata puisinya tu kuat, perumpamaan maksud pun kuat. That means daripada cinta tu dibesarkan dengan kata-kata yang menyegarkan telinga, menyedapkan hati, dan kesan itu tersimpan dalam hati. Kalau kita kaji lirik-lirik dulu kan, umpama mimpi dalam mimpi, teguh di sana menanti, di sini menunggu, rahsia pun cemara. Cuba sekarang kalau kita pergi ke trend bahasa hipster. Bahasa hipster ni adalah bahasa yang pada saya very transparent. Mana kalau dia cakap dia cinta awak, tak tinggalkan kesan. Kalau abang boleh kongsilah 1 atau 2 nama artis yang memang abang rasa yang memang ada art, lirik yang dia cipta, lagu yang dia cipta memang bermakna. Husaini, Aina Abdul. There's a new generation yang saya nampak. Mereka datang dengan writing sendiri. Mereka datang dengan apa mereka inginkan. Kerana saya percaya setiap artis yang berjaya, dia tak beridolakan siapa-siapa. Dia beridolakan diri dia sendiri. Kita boleh idolakan orang as a reference, tapi bukan cara pencapaian dia. Bukan cara dia menyanyi. Kebanyakan mereka yang beridolakan Siti, nyanyi kamu macam Siti. No, kamu jangan ikut Siti menyanyi. Kamu ikut cara bagaimana dia berjaya. Itu sebab saya nampakkan Aina Abdul dan juga Husni pelapis dengan talent yang pada orang luar bagus budak ni. Dan pada orang-orang industri, they can go far. Sama ada usia saya panjang lagi ke ataupun setakat ini saja. Surprisingly, benda yang opposite yang berlaku dekat Sarah. Kau tolong orang tapi orang bagi tahi dekat kau. Mak Wan bukan kata Mak Wan ni orang baik dan Mak Wan bukan jahat. Guys, welcome back to Melody guys. Welcome back. Okay. Aku ingat aku seorang. Tetapi Alhamdulillah selepas dah berbincang dengan produser dan bos TV3, diorang bersetuju untuk membawa masuk guest kita hari ini. Okey, aku nak bagi clue sikit lah. Guest kita elok dek. Sangat dia elok. Very the famous. Dia lah host, dia lah penyanyi, semua dia. Pelakon lah dia, semula dia. Dan baru-baru ni ada cerita baru di Akasia guys. Risik pada hati. Jadi tanpa membuang masa lagi. Ke korang nak aku buang? Mesti korang tak nak kan? Tanpa membuang masa lagi, jom kita panggil Alif Sata! Assalamualaikum. Melody. Ya. Macam tu. Hai. Alif. Apa khabar? Khabar baik. Babe, tadi yang sebelum masuk tadi Abil dah message dah. Ya ke? Dia dah unblock, dia kata. Dia dah unblock? Tapi dia reply, tu je. Tak apa, sekejap lagi aku message dia. Aku message dia lagi. Dia macam tu je, dia kata, Dia kata, babe, mu dengan she tu ke? Tu je. Aduh. Tapi dia kata dia dah unblock lah. Oh, dia unblock dah. Nanti kita message. Dia chill eh. Okey, jom Alif duduk. Kita duduk ke? Mem, duduklah. Alif nak berdiri ke nak bersila pun boleh. Okey, boleh. I like what you're wearing today. Kalau pink pun kena dengan backdrop Melody. Ya, diorang bagi tahu awal dah bagi tahu dah. Jangan kala-kala gelap Aku tahu engkau sejenis hati yang gelap. Tapi kalau kita nak pakai baju gelap, apa masalahnya? Tak boleh. Diorang kata nanti tak ceria seperti cerita yang panas kita. Ada cerita panas saya? Cerita panas. Dan salah satunya ni lah Alif ada kat sini. Oh, wow. Alif dengan cerita dah kahwin 2 Alif. Jangan macam tu, babe. Bukan. Salah. Alif. Astagfirullahalazim. Tapi Adam. Adam. Bukan Alif. Risik pada hati. Drama terbaru. Okey, Alif. Mungkin ada kat rumah sana yang ialah sejenis yang Suri Rumah yang episod 4 baru nak follow. Lepas tu dia lost. Apa cerita sebenarnya? Boleh tak cerita betul cerita ni? Okey, cerita dia macam ni. Macam drama Melayu. Drama Melayu. Pasti ada dia berpaksikan tentang perkahwinan. Macam mana pasangan suami isteri ni yang dah berkahwin tapi belum dikurniakan cahaya mata. Apa dia punya solusi dia? Sebab kadang-kadang orang rasa kan bila orang ada anak baru rasa lengkap. Betul. Mungkinlah kan. So drama ni menceritakan apa yang berlaku dalam institusi sebuah perkahwinan tu lah. So maksudnya macam The World of Marriage. Tengok tak cerita yang Korean tu, World of Marriage tu tak? Oh tak. I Korean tu cerita sejenis cerita Melayu kita. Kita pun Melayu lah. Kita Suri Rumah tak awak? Tak baik tipu lah. Astagfirullahalazim. Adalah tengok sikit Korea. Okey Alif. So maksudnya apa yang try fahamkan kira macam isteri nombor 1 tak ada pelakon dia adalah Ayu Nazira. Janganlah Ayu Nazira. Astagfirullahalazim. Ayu Nazira minta maaf Ayu. Ayu minta maaf. Ai katanya ai tersasung. Abil. Hello, Abil. Abil, boleh blok aku balik, Abil? Abil, dia cakap Ayu Nazira. Abil, blok aku balik, Abil? Aduh. Astagfirullahalazim. Umi Nazira. Umi Nazira dan juga Zarazia. So, macam isteri pertama tak boleh ada anak and then kahwin second wife. Something like that? Tak tahu lagi sebab sekarang kita masih di episod ke-5. Janganlah spill the tea awak sangat. Sorry lah. I just bagi tahulah eyeshadow kena biru, babe. Tak boleh lah. Jangan, you dah tadi komen pakaian eyeshadow semua. Okey, tapi Alif banyak lagi soalan I nak tanya Alif sebenarnya dan penonton yang nak tahu. Tetapi sebelum tu, kita dengar cerita Alif kat bawah sana. Apa? Ada audition Audition ke? Apa ni? Audition yang
Musician audition. Audition. Yes, ada show baru dekat TV3 ni. Dia ada sebuah program reality nyanyian tau. Apa program apa? Dia macam hashtag AJL playlist. Seriously? Tajuk tidak boleh bagi tahu lagi. Oh. Tapi kita nak tengok kan. Korang mesti nak tengok. Macam mana audition tu sedap ke tidak nak tahu. Mari kita bila je pun. Bila kan jom sekarang ke. Hai, sekarang sedang berlangsungnya sesi uji bakat rancangan terbaru di TV3. Nak tahu tak rancangan apa? Nantikan, okey? So sekarang kita saksikan dulu sekitar uji bakat yang sedang berlangsung di Sri Pentas TV3. Ini ada rancangan reality baru di TV3. Jadi apa yang Datuk cari? Kita ada banyak reality program kat Malaysia ni kan. Kita nak seboleh-bolehnya yang fresh, dah siap sebenarnya. Sepatutnya kita ada 2 tahun setengah rasanya. Kita punya PKP patutnya dah duduk rumah, dah praktis betul-betul, dah kasih gilap bakat tu dan datang prepare untuk masuk pertandingan yang baru. Seboleh-bolehnya saya nak mencari orang yang dah siap. Sebab rancangan ni dia cepat masuk terus bertanding. Tak ada masa untuk polish-polish, kita nak kasih belajar, beria, tak ada, tak sempat. Dia dah kena boleh menyanyi. Nama saya Freddy Lu Kennedy. Saya daripada Sarawak. Tapi saya kerja dekat Hospital Selayang. Profession sebagai seorang doktor. Singing has always been my passion lah. Lagu apa yang you pilih untuk uji bakat hari ni? Hail to Zaini, lagu Jampi. Kenapa tak pilih lagu-lagu lama? Ada juga lagu lama. Tapi sebab sebelum ni pernah perform lagu Hail, jadi nak try itulah. Actually nak try je lah. Kalau boleh pergi further, tak menang pun tak apa. Just to show people that even medical profession pun boleh involve in arts lah. Hai semua, saya Muhammad Akhiuddin Nabil Razwan. Saya berumur 20 tahun, berasal dari Selangor, Kota Damansara. Jadi bawa lagu apa ni? Lagu Siti Nurhaliza ke? Ya, betul. Lagu yang saya akan bawakan lagu Percayalah daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza. Apa persediaan you nak jadi Siti Nurhaliza ni? Saya hanya berdoa kepada Allah SWT. Tahu hari ni yang menyertai sesi uji bakat ini ramai bukan sikit. Jadi apa kelebihan you daripada peserta-peserta lain ni? Mungkin saya boleh bawa key perempuan seperti lagu Datuk Seri Siti Nurhaliza. Doakan saya semoga berjaya di luar sana dan doakan untuk audition hari ini. Terima kasih. Wan ni antara orang terawal berjaya ke next level. Jadi apa perasaan Wan ni? Alhamdulillah, tak sangka dapat sebab juri memang strict, nak kena mental yang betul-betul kuat lah. Kenapa memilih untuk menyertai program ni? TV3 as we know, rancangan nyanyian dia memang bagus. I just nak try and tambah ilmu lagi supaya dapat nyanyi dengan bagus. Okey, hari ni kita cari yang belum lagi keluar daripada bawah tanah ni, yang ada suara emas tu. Kita nak cari yang tu. So mana yang kat luar tu boleh datang hari ni sekarang. Pukul 5 kita tutup tau. Pada siapa yang datang audition hari ni, bukan sekadar uji bakat. Diorang akan dapat ilmu dan kita akan beritahu apa kelemahan dia. Ini tak ada yang dapat kat kedai, kau tak boleh beli. Jadi sebelum nak jadi penyanyi, korang kena prepare everything. Bukan sekadar suara, bukan sekadar lagu. Diri korang sendiri, hati. Sebab kau tak tahu masa bila kau punya tuah akan datang. Mungkin hari ni atau esok, kita tak tahu. Tu ada suara emas yang simpan ni buat apa. Sini lah tempatnya kan, betul? Abang tengah tunggu. Datang sekarang? Pakcik. Wow. Alif. Cuak tu, dia punya cuak nak datang audition tu lah. Okey, Alif pernah ada pengalaman kan masuk audition semua? Nervous tak sebenarnya? Nervous lah. Kita tak tahu apa nak expect, apa yang nak diperlukan untuk kita melepaskan diri. Tapi Alif tahu yang pergi tengok audition tu mesti diorang nak lah masuk. So all the best. Maksudnya hari ni pun ada lagi lah diorang audition. Hari ni diorang dekat bawah ni. Hari ni ada, semalam ada. Jadi bermula jam 10 pagi hingga 5 petang dekat Sri Pentas. Maksudnya sempat lagi lah nak datang ni? Sempat lagi lah. Sempat sangat lah. Sempat lagi guys, sempat lagi. Okey Alif, sebelum I nak tanya lagi banyak soalan dekat Alif. Ya. Kita ada Yo. hancur. Yo, jangan. Okey, kita invite dia. Okey, I beatbox. Ali invite I beatbox, you invite. Oh, ya macam tu. Hari ini kita ada tamu special, yo. Itu dia, yo. Please, yo. Tak jadi. Tak jadi. Kita kena tak apa. Jom kita invite, yo. Please, in the house. Woo! Satu malam di Temasek. Satu malam di Temasek. Not bad, your beatbox. Not bad. Teruk ke, Jo? I beatbox. Tak, okay. Okay. Jo, macam mana Jo? How are you? I'm good. I like the outfit. Oh, betul lah semua orang suka. Betul. Oh, lagi-lagi kita didampingi lelaki-lelaki terhebat di Malaya. Yes.
Always good. Yes, good. I alone. Congratulations. Alhamdulillah. Yeah, your satay venture, man. Satay pasta. Okay. Boleh borak dulu. I keluar ya. Sorry. Jo. Kita tak buat lagi. Jo nak cakap congrats juga lagu baru Jo. Terima kasih. Okey, tapi Dr. Sonawan mana Jo? Kita nak tengok korang perform. Dia dekat mana? Dekat Spain ke? Dekat mana sekarang? Dia cuti jauh. Tak, dia dengan family dia. So, mula-mula macam, Sona, takkan gua launch lagu ni seorang kan? No bro, you know, I really want to be there. Bro. Okay, bro. Family band. I was going to do my Sona One impersonation, but I'm not going to go there. I can do a pretty good Sona One impersonation. On a good day, bro. Macam nak borak 2 orang lagi dia? Tak. Masuk. Okey, Jo. Yes. Kita nak tanya lagu baru ni macam mana? Kenapa Temasek? Yes. Apa tu Temasek, Temasek adalah nama lama untuk Singapura. Oh, baru so satu malam di Temasek literally means one night in Singapore. Yeah, so. Oh, tapi korang instead of guna Singapura, korang guna Temasek tu kan? Yeah, itulah pasal. There's I think you can when you write, you know, sometimes perkara yang pertama datang ke fikiran adalah benda-benda random, and so sometimes you need to catch and these things and just put it into context. Yeah. So bagi saya, when I wrote that chorus, the first thing I said was bezel roli warna pelangi, because I tengah berangan nak beli 1 jam ni yang agak mahal. Bezel Rolly warna pelangi, babe. Oh ya. Iyalah. Aku try blend Jam in. Rolly, bezel pun warna pelangi. Yes. Harga dia paling ni lah. Aku try brand in brand. Brand. Janganlah. Anyway. To answer your question. Kita tulis lagu ni waktu PKP. So masa tu kita tak boleh pergi mana-mana, jadi kita berangan je nak berjalan, you know. So satu malam di Temasek, like one night in Singapore. If only we could just travel somewhere now, you know. So we do it through songs. So sometimes, that's a beautiful thing. Saya rasa ni perkara yang unik tentang penulisan atau bila kita berkarya, you know. There is no limit dalam berangan gitu tu. Okey Jo, banyak lagi nak tanya, tapi ni kita nak dengar cerita ada gosip 8 hari di France. Ni nak cara Jo ke apa ni? Jo kita tengok. Tak ada kena dengan Sona. Tak ada. Jangan pergi Paris makan nasi lemak. Boleh sedap tapi makan benda lain juga. Why did I say that? Senyumlah, ahai jeme mole. Wow. 28 Jun 2022, Melody berkesempatan berkunjung ke rumah Datuk M. Daud Kilau di Bagan Datoh Perak. Kunjungan ini disertai Datuk DJ Dave selaku Presiden Yayasan Kebajikan Artis Tanah Air untuk bertanjang khabar mengenai penyanyi yang popular dengan julukan Raja Gele itu yang kini berada dalam keadaan semakin uzur di usianya 84 tahun. Saya ceritakan dari hati ke hati. Penyakit yang saya hidapi ini ialah kaki, tangan kebas, kencing manis, jantung dan pinggang. Pinggang ni dah tak boleh nak bergelik lagi. Tangan je bergelik. Suara pun belum lagi cukup power yang keluar. Walau sebagaimana saya bersyukur kepada Allah SWT. Ini semua kuasanya. Walau kerana saya minta kepada Allah SWT, pulihkanlah suara saya semacam biasa. Dalam masih tak berapa sihat, tapi Datuk M. Daud Kilau masih mengekalkan identiti popnya dengan pakaian, dengan make-up. Apa komen Datuk? Oleh kerana saya sakit, tak ada pernah make-up. Walau sekiranya elok ke tak elok ke, itu terserah kepada mereka. Tapi dapat saya melayan mereka. Keadaan saya di rumah, 80% daripadanya kebanyakannya baring saja, tak boleh berdiri lama. Kalau saya berjalan di rumah pun, nak pergi bilik air ke apa ke, nak semayang ke apa, bertongkat lah. Kita tengokkan Datuk kelihatan sebab menerima kunjungan daripada Presiden Yayasan Kebajikan Artis Tanah Air sendiri. Kenapa tu? Apa yang sebenarnya terbuku di hati Datuk? Sebab hati saya menerima tetamu. Tambahan lah pula, Datuk DJ datang sampai 2 kali dah dia berjumpa saya. Bukan dia je, hati-hati lain pun ramai yang datang dah. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah. Saya memang sebab maklum sajalah. Sama ada usia saya panjang lagi ke ataupun setakat ini saja. Itu aja sebab tu. Kami dari Yayasan Kebajikan Artis Tanah Air YCAT telah menyumbang RM1,000 untuk beliau. Ini tanda
Yayasan Prihatin. Hari ini syukur saya nampak beliau pun dah macam gembira hari ini. Kita mesti melawat mereka kerana mereka ni kadang-kadang rindu kawan-kawan mereka dan beliau adalah salah seorang artis yang menerima pension setiap bulan daripada yayasan. Jadi nak tahu juga siapa lagi artis-artis yang menerima pension yang sama dari YCAT? Antara mereka semua ada 9 orang. Arwah Yazid dulu pernah dapat pension daripada kami dan ada lagi seorang telah meninggal. Inilah satu-satunya persiapan kami buat untuk artis-artis. Selain daripada sumbangan dan pension kepada artis-artis veteran, apa lagi perancangan YCAT sendiri supaya mereka ni tak dilupakan? Baru tadi saya dapat idea satu. Apa kata kalau kita ada satu pertandingan Dauk Kilau, so it will be something interesting. Pertandingan semua pakai baju-baju macam Labuci, gelek dengan Dauk Kilau. This is something interesting. Ada orang kata kenapa Sarah buat, perlu ke buat? Sarah rasa perlu. Dia tumbuk kepala Mak Wan, pukul Mak Wan. Dia tak boleh isu pasal duit. Sesuai lah dengan muka kau. Guys, welcome back to Melody. Kita ada Alif dengan Joe, guys. Yeah. Okey, sekarang ni kita tahu nak tanya siapa, tapi kita tanya Alif dulu lah. Yes. Alif, isteri pertama dan kedua mana lagi senang nak handle? I tak pernah ada pengalaman yang berisi tanya kedua macam dengan true buat story hal. Sorry untuk siapa yang baru tengok, ini cerita Alif, risaukan hati. Bukan true story. Jom macam, Alif dah kahwin? No, it's story. So, drama. Mana lagi satu senang handle? Oh, gila, babe. Bergoyang jiwa raga. Saya suka cara awak handle soalan tu. Sedap, kalau orang crop tu bahaya tau. Kalau orang crop tu bahaya, Alif. Memang kan. Okey, Alif dulu. Okey, the first dalam drama tu. Yes, dalam drama tu memang cukup suka lah kan. Tapi kita bahagia dengan seorang wanita. Kita one woman man. One woman man. Ini aku dah confuse lah dengan true story. One woman man yang bahagia ni dalam drama tu lah. Kena tengoklah drama tu. Kena tengok lah. Okey, tetapi selalunya kalau kita drama kan, selalu hero, heroin satu-satu je. Tapi bila ada dua wanita yang Alif nak kena berlakon sekali, macam mana nak dapat chemistry tu lain? Biasalah. Kita bila bekerja dengan satu ensemble yang cukup profesional ni, dia cukup mudah. Bila kita tengok skrip, kita baca skrip, kita faham jalan cerita dia. Macam Ain pun sendiri ada pengalaman Ain berlakon kan. It's very easy. Tapi yang mencabarnya bila kita shoot drama ni, Risik Pada Hati ni, dia waktu bulan puasa. And Alif punya partner Alif, Zara Zia dengan Umi, dua-dua bertudung. Dan cara kita nak deliver certain scene tu nak menjaga sensitivity penonton. Dia itu yang suka. Tapi alhamdulillah partner Alif memang cukup luar biasa, berjaya untuk sell satu scene yang dia nak buat macam scene yang sebagai husband and wife, rasa keakraban dia, kemanisan perkahwinan tu tanpa nak kena bersentuhan ke. Dia manage to deliver sama-sama. So Alif rasa syukur dapat berpasangan dengan Umi dan juga Zara Zia. Tapi viral tau Jo. Benda ni, dia punya snippet drama dia banyak keluar kat TikTok tau. Ya. Sekarang ni everything about TikTok. Kalau keluar je sikit-sikit ni, orang dah akan datang and tengok. Ya. Yes. Kita kaki TikTok wah. Ya, kaki TikTok Yes. Wah, susah lah. Susah dua. Jo. Jo, kita nak tanya why Sonawan? Why Sonawan? Yes. Sonawan memang macam I punya, orang kata kalau kita main badminton tu dia macam bergu lah and you know like Sonawan is like I spend a lot of time dekat dalam studio dengan Sona, dengan saya rasa hubungan saya dengan Sona sebagai seorang producer dan artis tu dah established, you know. So macam kalau I pergi studio Sona tak ada tu rasa macam macam ada equipment tak ada macam tu. Dan Sona tu macam part of the studio. Very close ah. Yeah, it's very close of course. I like family. Okey, dan kalau kita tengok lirik dia kan, Alif, dia macam very deep. And then ada yang sindiran sikit. Siapa ya? Siapa yang buat lirik Itulah ni? hip saya lah. Tapi best tau. I suka lirik-lirik yang macam ni. Bila setiap kali yang dengar kan, ambil engkau. Ambil engkau. Betul, kita dengar dalam kereta. Kita jadi macam tu tau. Masuk lirik. Saya rasa macam lagu Satu Malam di Temasek ni memang berbentuk nasihat. Tapi jikalau ada sindiran atau nasihat ialah untuk diri saya sendiri. You know what I mean? Kalau kita tengok video ni dia agak dark sikit, di mana ada kubur, ada orang. Tapi kalau kita lihat betul-betul apa yang masuk dalam body bag tu adalah
harta-harta dunia ni. Bukan air masuk. Yang ditanam, yang dibawa ke kubur untuk ditanam adalah harta. Yes. So the irony is there lah. Dari segi macam harta tak boleh bawa ke mati kan. Dan jikalau ada satu perumpamaan yang boleh saya bagi untuk menggambarkan lagu ni adalah hutang budi boleh hutang mas boleh dibayar, hutang budi dibawa ke mati. Yes. So that is Okay, Joe macam nak explain lebih lama sebenarnya. Kita akan bagi time kat Joe explain sekejap lagi. Boleh. Sebab kita ada story ni. Ni pun story panas juga. Dengar cerita producer ni tak kisah keluar berjuta-juta macam jalan Rolex Rainbow tu orang cakap tadi. Asalkan kualiti dia bagus. Jom kita tengok story, jom. Ya, siapa yang mengikuti perkembangan Jana ni pasti tahu Jana dah selesai mengarahkan karya terbarunya. Wah, lama kita tidak temu bual bekas pengacara melodi. Jom, kita bersama dengan Jana Nick. Garang tadi? Mana ada garang, mesti biasa je. Minat Jana untuk mengarah, menghasilkan sebuah karya tu adalah berdasarkan minat tanpa mengira untung ke tidak sesebuah karya tu. Untung ke tak tu? Kalau tanya untung tak untung, pada ketika ini saya producer, saya director kan. Saya tidak menitik beratkan keuntungan. Bila saya nak berkarya, saya tak nak ada limit. Yang penting saya dapat apa saya nak. Memang betul nak pergi kualiti. Keuntungan tu memang setakat sekarang tak nampak lagi lah. Pelakon kita memang setakat yang saya buat daripada awal memang orang akan tahu. Saya berhabis duit lah dekat pelakon. Saya juga seorang pelakon. Bila artis bagi rate tu, kita tak nak nego tau. Sebab kita tak nak ada masalah di kemudian hari, ada orang rasa tak puas hati. Kita tahu rate pelakon ni datang dengan credibility dan quality. Kalau nak pelakon A-list lah katakan, kita kena terima lah. Yang ni A-list lain pula. Ni, best ni. Walaupun ada juga kontroversi dan sebagainya, tetapi Dini tetap kuat lah dari segi mental. As in macam, yelah relationship tu mungkin banyak cabaran dia. Mustahil kalau tak ada cabaran, betul tak? Mestilah mustahil sebab every relationship tak kisahlah dengan siapa is always going to have their complications. Over the years saya dah makin faham dia, cara dia berfikir, emosi macam mana. Bila kita faham each other, benda tu jadi lebih senang. Untuk telemovie ni kan, dia adalah editor. Sebelum ni dia jadi kita punya DOP, director of photographer pun. Kita punya chemistry dalam bekerja sangat-sangat bagus. We're both very professional. Marah-marah, maki-maki, habis tu kita okey. Punya tahap profesional dia boleh terima tu dahsyat sangat tau. Saya punya marah ni memang bipolar kan. Saya faham emosi dia. We don't have that barrier. Takut nak marah-marah dia, takut nanti dia terasa dia lari. Kalau orang lain mungkin dia akan macam, engkau nak maki aku lebih-lebih. Bukannya aku dapat apa-apa benefit pun. Pun janji kita dapat yang terbaik. You persetankan kata-kata orang lain. Bila nak kahwin? Oh dah kahwin. Oh belum lagi kahwin dan sebagainya. Orang tetap asak soalan yang sama. Sampai bila nak? Masih on the way lagi. Mungkin dia rasa benda ni lama. When it's between me and Jana, tak rasa lama sebab kita sangat-sangat busy with work. Percayalah cakap saya. I came from a broken family. Untuk ada satu family, anak-anak, itu tanggungjawab yang sangat besar untuk saya. Bukannya saya tak nak ada sekarang ni. I need to focus to a lot of things. I nak build my own empire. When everything betul-betul dah ready, I boleh fokus on my family. One day betul-betul nak ada anak-anak dan saya boleh fokus. Untuk ada anak bukannya benda yang saya boleh lepas tangan. Macam mana artis-artis ada family, you duduk kat tempat kerja 18 jam. How you nak jaga anak-anak you? I tak nak anak-anak I terbiar. Bagi I time, I akan umumkan benda yang baik kepada semua, insya-Allah. Sampai bila pun akan ada kata-kata yang kurang enak bertibaran. Kasar bunyinya, sampai bila nak mengundang fitnah? Komen Dini dan juga Jana. Netizen and media semua, they have every right untuk rasa macam tu, untuk tanya. I tak terasa bila orang tanya ke, diorang nak cakap macam korang buat benda yang tak elok ke. I tahu apa plan I, niat I. Kita pun sedar, kita mengundang. Kan? Jadi bila dah mengundang tu, kau terimalah kecaman yang selayaknya kau dapat. Sesuai dengan muka kau. Macam tu. Kita mesti nak yang baik-baik, nak keberkatan. Saya pun tak nak cakap lebih-lebih. Trust me, we know ourselves better. Dengar tu, kita pun sedar, kita mengundang. Alif. Mengundang apa tu? Jangan mengundang. Kalau nak propose, something sweet, kena get ready, di komen, dikecam. Mengundang ke menyeru kecaman? Menyeru. Oh, menyeru. Menyeru pun boleh. Okey, Joe. Berapa lama Joe rekod satu malam di Temasek? Satu malam. Satu malam? Proses penulisan lagu satu malam. Yeah. Satu malam And then benda semua, itu untuk rekod. I mean, normally bila kita dalam studio, saya cuba untuk meningkatkan produktiviti itu dari maksimum. Jadi setiap studio session
saya akan cuba tulis 2 atau 3 lagu satu session, you know. Ya, kejap, move on. Satu malam Ya, dia macam adakah drama Akasi Awak satu malam juga recording semua? Oh, jangan macam tu. Habis drama, movie satu malam. Berpeluh. Perlu. Tapi kita kalau kita rekod lagu memang macam tu pun. Ada setengah ada producer gaya lain-lain. Naim sendiri pernah sebelum ni bila rekod dengan Joe, dia kata Joe ni sekarang ada hari datang sembang je, besok baru upload lagu, rekod No, Naim. the first time I met Naim, the vibe wasn't right. The studio setting wasn't right, and tak feel nak rekod tu. And I told him straight away, I was like, gua tak boleh rekod sini. Tapi record it anyway, the following day. I'm in a different studio. Oh, different studio. Sekarang satu benda kita tahu. Let me book the studio. Sekarang satu benda kita tahu pasal Joe, guys. Tak, betul. Kita nak rekod, kita kena ada ambience yang tepat. Kalau tidak, mood tu tak sampai. Mood tu macam tak sampai nak perform, nak rekod pun tak best. Itu belum nak rekod lagu, macam nak rekod lagu kena panas kan. Nak buka baju, nak kena dim lampu. Kita kena selesa ni. Oh, macam tu. Pak buka baju tu. Tapi jangan buat perangai kalau syuting drama. Oh, tak boleh. Buka baju tu saya tak pernah dengar. Oh, tu tak ada. Ini R&B biasa. Dia punya cara. Dia punya cara, Alif punya cara, guys. Hip hop punya cara, R&B dia lah. Aduh. Okey, Joe. Harapan Joe untuk lagu ni, and I nak tahu sebenarnya kan. Okey, sebenarnya basically lagu-lagu kita sekarang, adakah hip hop masih aktif lagi sekarang? Apa pendapat Joe? Ya, saya rasa ramai artis-artis di luar sana yang artis-artis baru dan lama yang masih aktif, dan for me bila saya lihat artis-artis seperti Yoni Boy, seperti K-Click, seperti Zainakal, Force Park Boys, macam-macam lagi, like God, I love God. God is dope. Saya rasa is really great to see them. Joe. Apa ni? Joe. Apa ni? Sebelum Joe habiskan, ada cerita panas, Joe. Dekat TikTok tengah famous sekarang, Joe. Ada cerita Mak Wan buat tentera. Oleh. Buat orang ni, Joe. Sabar, Joe simpan, Joe. Ni penting juga ni, Joe. Tahu, Joe simpan, Joe. Joe simpan, Joe. Cepat. Dia buat you. Dia foto macam tu lain lah. Jadi kita cerita balik, Joe. Okey, sorry, Joe. Diorang suruh, Joe. Baru-baru ini kecoh di laman sosial nama pelakon Mak Wan Latah apabila bekas pembantu peribadinya berkongsi video di TikToknya apabila memperlihatkan sisi berbeza pelakon veteran ini. Apa kes ni? Melody tak nak buat spekulasi. Jom kita dapatkan sendiri penjelasan daripada pelakon veteran ini dan juga bekas pembantu peribadinya. Mak Wan pun tak tahu apa sebenarnya berlaku. Tapi petang tu macam dia tak puas hati sebab pasal duit. Mak Wan bagi tahu dia bukan dia yang makan duit Mak Wan. Mak Wan kata payment tu dah masuk dalam CIMB, masuk ke Mun Leong. Tak tahulah siapa yang dah tuliskan cerita tu. Dia kata dia makan duit Mak Wan. Dia terus meluru dekat rumah tu dengan tak kata, dengan tak bagi salam apa semua. Dia pukul Mak Wan, dia tumbuk kepala Mak Wan. Lepas tu dengan tak puas hati lagi, dia tarik Mak Wan dekat pintu. Tak puas hati lagi, dia terus tarik Mak Wan kat laman. Cuma itulah isu dia pasal duit. Dia tak boleh isu pasal duit. Macam Mel katakan, Mel terpaksa tulangkan video individu tersebut disebabkan Mel dah tak tahan sangat dengan apa yang Mel lalui sepanjang 2 tahun lebih dia dengan Mel. Nasihat tak jalan, teguran pun tak jalan, jadi Mel terpaksa tularkan video tu. Ya, mungkin itu adalah salah satu kesalahan Mel, mengaibkan orang yang orang kata ternama seperti beliau. Tapi Mel terpaksa lakukan benda tu disebabkan Mel tak nak pihak lain, individu lain yang terkena dengan dia. Bukan berkenaan isu wang yang berjumlah 20,000 tu yang diperkatakan oleh pihak individu. Bukan disebabkan wang tu je, disebabkan hal-hal yang lain. Saya sendiri pun dah letih dan tak tahan bila hidup saya dikawal, dikontrol oleh beliau. Asal isu wang 20,000 tu sebenarnya jika saya didapati salah memang mengambil wang di 20,000, dia patut lanjutkan benda ni, panjangkan ke pihak atasan supaya pihak atasan boleh ambil tindakan kepada saya. Macam diorang cakapkan video-video tu, kalau betul lah Mak Wan tengah menjiwai watak-watak mantra-mantra, apa lakonan yang Mak Wan lakonkan? Mak Wan tak perlu nak mengatakan ni drama ni. Memang Mak Wan ada berlakon nekna, sihir, pocong, pelaris apa semua. Mak Wan tak perlu pun menjawab apa yang diorang kata mentra-mentra tu semua. Itu hak Mak Wan. Tak payah nak menghakimi sesiapa. Kita cuma mencuba. Macam ni cara dia. Macam ni cara dia. Sebab dia yang suruh Mak
Wan buat macam tu. Kami berdua je dalam rumah tu. Tak ada siapa, dia tak ada adik pun. Adik dia kat Batu Kurau. Mak Wan tak nak ikut apa yang korang cakap. Mak Wan tahu diri Mak Wan sendiri. Dan Mak Wan harap payahlah nak hakim Mak Wan apa-apa. Tak payah charge Mak Wan apa-apa. Mak Wan ni bukan muda. Mak Wan ni dah tua. Mak Wan tahu. Sebab benda yang elok akan bawa Mak Wan bekal ke sana. Sebab itu Mak Wan kata Mak Wan ni bukan orang baik. Tapi Mak Wan bukan jahat. Tak guna Mak Wan pergi umrah kalau Mak Wan kotorkan benda-benda macam tu. Dan untuk apa Mak Wan letakkan perkara tu? Kalau ada rezeki ada. Kalau tak ada tak apa. Mak Wan redha, Mak Wan pasrah je. Tapi tak perlu nak buat benda calik-calik semua tu. Dan dia nak kata tu biarlah dia kata. Tapi Alhamdulillah Mak Wan dah keluar daripada kuat. Alhamdulillah sangat-sangat. Mak Wan penat kena pukul. Memang okey ya, saya ada memukul dia, saya ada menampar dia, okey, tapi kejadian tu berlaku apabila Mak Wan sendiri meludah saya. Okey, bila saya bertanyakan, saya ucapkan satu soalan. Dia tak boleh terima tau. Pertanyaan saya, soalan saya. Dia terus meletih, bangun terus meludah saya. Jadi bila dia dah ludah saya memang akan serang dia. Auto saya akan serang dia. Masa tu pun saya dalam keadaan panas. Saya dah malu dah dengan family saya sebenarnya. Saya dah malu sampai family saya cakap, inilah balasan orang kata kau tolong orang tapi orang bagi tahi kat kau. Mak Wan bukan kata Mak Wan ni orang baik dan Mak Wan bukan jahat. Mak Wan tahu Mak Wan siapa Mak Wan, tapi Mak Wan tak buat orang macam tu. Apa yang Mak Wan nak kata sekarang ni? Dan apa perangai ke Mak Wan? Mak Wan, inilah perangai Mak Wan. Inilah hidup Mak Wan. Mak Wan tak payah pinjam hidup orang lain untuk jadi bini Mak Wan. Sebab Mak Wan tak buat benda-benda tu. Memang Mak Wan ni pelakon, tapi pelakon pun bertuhan. Mak Wan tak ambil benda-benda tu. Tak gunalah Mak Wan pergi kuliah kalau Mak Wan kotorkan tangan Mak Wan dengan benda-benda tu. Ya Allah. Sebab itu Mak Wan kata Mak Wan ni bukan orang baik, tapi Mak Wan bukan jahat. Mami ni sebenarnya memang kenal Mak Wan lama. Sebenarnya itu adalah dialog dalam drama kita berlakon sekali. Dan Mami pun dah call terus Mak Wan. Masa tu dia berada di balai polis. Biar polis yang siasat. Pasal bukti ada. Ya. Mana kalau dah buat salah tu apa yang nak aibkan orang. Dan Mami pun tak kenal budak tu siapa. Ya. Kalau rasa dia tak puas hati dengan Mak Wan, suruh dia jumpa Didi Alias. Itu je saya pesan dekat dia. Pasal jangan melampau-lampau sangat lah. Ya. Orang pun dah tua. Tak payahlah kau nak bully orang untuk kau punya kepentingan. So kalau kau tak ada kerja, pergi cari kerja lain. Walau macam mana pun, Sarah memang buat semua ni sebab nak ajar. Kalau dah ambil orang punya, jangan kacau orang sekeliling. Duduk diam-diam je. Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Di Yang Putih Sarah ada maknanya. Setelah 4 tahun diganggu oleh orang ketiga, akhirnya Puteri Sarah bangkit untuk memperjuangkan rumah tangga yang dibina. Membuang segala spekulasi yang timbul. Jom kita bersama dengan Puteri Sarah. Setelah sekian lama, tiba-tiba Puteri Sarah mengambil keputusan untuk pergi ke JAIS melakukan tindakan saman. So mungkin apa yang Sarah boleh konklusikan tentang hari kejadian tu? Sebenarnya Sarah tak nak benda ni jadi macam ni. Tapi bila diasak, digasak, didesak dengan pihak ketiga, jadi Sarah rasa it's time. Sarah dah fikir panjang dah. Kalau buat apa jadi? Kalau tak buat apa jadi? 4 tahun lah lama sangat mental torture. Sampai bila? Susunan Allah tu dah cantik, benda tu berlaku sebelum Sarah nak pergi umrah. So bila Sarah pergi umrah, surprisingly benda yang opposite yang berlaku dekat Sarah. Sarah jadi rasa lega. Sarah rasa dah sampai masa ni juga Sarah saman. Memang daripada dulu lagi 4 tahun yang lepas memang Sarah dah lama nak buat. Bila Sarah dah solat istikharah, Sarah pun dah dapat sokongan especially daripada keluarga mentua sebab mereka yang Sarah nak jaga kan. Jadi Sarah teruskan. Sarah filekan 2 saman. First adalah gangguan privacy dekat Mahkamah Sivil. Sarah dah pergi Jawi, Sarah dah pergi JAIS. Yang tu adalah akta gangguan orang ketiga tu. So yang tu kita tengah dalam proses. Yang dah keluar adalah injunction order, dah diberi kepada dia secara sendiri, dah hantar kepada rumah dia dan pihak sana pun dah terima. Ada orang kata kenapa Sarah buat, perlu ke buat. Sarah rasa perlu untuk diri Sarah, untuk family Sarah and for my dignity. Sebelum ni Melody ada bertemu ramah dengan Samsul, dia juga menafikan adanya orang ketiga ni. Info lainnya juga mengatakan Sarah melakukan hal ni untuk menunjukkan bahawa kaum wanita ni bukan untuk ditindas. So mungkin apa yang daripada pihak Sarah yang Sarah boleh katakan tentang isu ni? Actually Sarah tak tahu
tahu pun masa benda-benda ni semua. Nak kahwin, nak tunang, Sarah pun dapat tahu masa Sarah dekat set. Tapi Sarah just nak bagi tahu untuk wanita-wanita di luar sana, anda kata kena macam Sarah, korang boleh bertindak dan ada akta untuk kita. Sarah tak mengharapkan Sarah menang atau kalah. Kalau menang, alhamdulillah. Kalau kalah pun alhamdulillah. Sebab sekarang ni Sarah dah buat Sarah punya part dan Sarah dah buat Sarah punya hak sebagai seorang wanita. Lepas tu ada juga yang kata takkan suami tak boleh kahwin 4 apa semua kan. Sarah tak kata Sarah tak sokong poligami. Boleh, tapi buat dengan cara yang betul. Pemilihan pun betul lah. Bila terjadinya saman ni, dia memerlukan orang bukan sahaja tenaga dari segi wang. So daripada dari si Sarah sendiri dah bersedia ke nak menempuhi segala benda tu? I dah 4 tahun dah. Takkanlah benda ni I tak boleh tunggu. Boleh. Asalkan I dapat justice, itu je I nak. I tak kisahlah 10 tahun ke nak tunggu, asalkan I dapat justice for myself. Apa yang mungkin Puteri Sarah sendiri harapkan untuk pengakhiran daripada kejadian yang berlaku ni? Sarah harap Sarah dapat put a stop to this lah. Harap benda ni selesai dengan cara baik. Apa yang bakal berlaku selepas ni, Sarah tak kisah. Tapi walau macam mana pun, Sarah memang buat semua ni sebab nak ajar. Kalau dah ambil orang punya, jangan kacau orang sekeliling. Duduk diam-diam je. Enjoy your life kalau ambil orang punya. Jangan nak cana sana sini sebab you sendiri yang mencari susah pun. Kan kita tak nak jadi macam ni. Tapi because you create, so okay lah, jom lah. Itu dia, ambil kau. Kan garang Puteri Sarah, ingat dia biasa-biasa. Okay guys, first one. Risi di hati. Silakan. Risi pada hati. Saksikan di Seluruh Akasia setiap hari Isnin hingga Jumaat jam 7 malam. Tapi juga saksikan muzik video terbaru Alif, Lelaki Tak Sempurna, kolaborasi produce oleh Alif Satan The Locals bersama dengan komposer hebat Yoni Boy. Saksikan di YouTube Lelaki Tak Sempurna. Thank you very much, okay, Melody. Thank you so much, Alif. Okay, jom. Satu Malam di Temasek out now, video is out. Kepada semua yang menonton dan mendengar lagu ni, terima kasih kerana terus menyokong muzik hip hop tempatan. Okay, thank you again Joe, Alif. Sebenarnya diorang dah habis, diorang dah boleh keluar dah. Tapi kita decide untuk staykan diorang di sini untuk menjadi peneman Ain, guys. Kita orang lah yang decide untuk teman you. Oh, yeah, so sweet guys, so sweet. Okay, untuk sesiapa kalau ada sebarang komen ke gambar, korang boleh pergi Instagram Melody TV3 dan juga Twitter Melody TV3 Official. Okay, tingkatkan prestasi, kurangkan kontroversi, berdiri di atas bakat anda sendiri. Bye. Peace. Assalamualaikum. Wallah. Bezel rolling warna pelangi, satu malam di Temasek. Baiklah, sampai di sini sahaja Melody. Terima kasih kepada anda yang sudi bersama dengan kami hingga ke penghujung rancangan. InsyaAllah minggu depan kita akan sajikan lebih banyak lagi cerita-cerita yang lebih sensasi. Okey, bagi pihak penerbit Michelle Wee dan seluruh tenaga kerja, selamat menyambut Hari Raya Aidiladha tidak lama lagi. Okey, jaga diri, hiasi peribadi dan jadilah insan yang terbaik. Kita kena sentiasa terbaik. Saya Tamah Syazwan Osman. Jaga diri, hiasi peribadi dan sentiasalah jadi insan yang terhebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa untuk beraksi. Bye-bye. Throwing hundos, renting Lambos, IG uploads with the gun pose, really dumb moves. I'm in the range waiting Sun Tzu. Now you done know. Jangan kacau, musuh buat silap. Ini silat mat kilau. Style M, daud kilau. If you ain't make